Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Ya hadratin Nabi Sayyidina Mustafa wa ila arwahil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat. Bismillahil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أنا مريد منا ودين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sidang jemaah muslimin muslimat, khususnya Tuan Ustaz Rashidin, sahabat saja Cik Adi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya puji-pujian hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ni, saat ini, ketika ini, kita dipilih lagi dan lagi untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan solat fardu maghrib, kewajipan kita. Fardu maghrib, fardu buat, kena buat, wajib buat, kena paksa buat. Kenapa kena paksa? Sebab kita hamba. Hamba kena paksa tak ada, memang kerja dia, memang kewajipan kita. Kewajipan tanggungjawab kita melaksanakan solat fardu. Tuan-tuan, dan lebih beruntung pula, samping mengerjakan kewajipan tadi, kita dapat melakukan kewajipan fardu maghrib tadi dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik, yang mana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat? Nabi kalau solat berjemaah, Nabi kalau solat fardu, Nabi tak pernah tinggal berjemaah. Sampai baginda hampir wafat pun, sampai baginda dalam keadaan lemah pun, Nabi nak ajar, Nabi nak tunjuk pada kita kepentingannya, perlunya fardu ni dengan berjemaah. Datang juga Nabi dalam keadaan sangat uzur, tuan-tuan. Tuan-tuan hormati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur lagi dan lagi atas nikmat, jutaan nikmat yang tidak terhitung oleh kita. Wa in ta'udu ni'matullah la tahsuha. Kau nak hitung nikmat Allah, kau takkan terhitung. Kita takkan terhitung nikmat Allah, tuan-tuan. Namun begitu, pada malam ni kita bersyukur Allah masih lagi memberikan kita kehidupan, yang mana disebut sebagai kunci kepada segala nikmat. Dapat nikmat hidup, maka kita merasalah nikmat-nikmat yang lain. Dengan sebab kita hidup, maka merasalah kita jutaan nikmat-nikmat yang lain. Ini untung kita, tuan-tuan. Apa yang paling untung dalam jutaan nikmat tadi? Apa yang paling utama dalam jutaan nikmat tadi? Sudah barang pasti nikmat Islam, iman dan amal. Nikmat Islam, iman dan amal. Yang mana tiga nikmat ni, tuan-tuan, tiga benda, tiga perkara ni tadi, tuan-tuan, dibawa oleh siapa? Disampaikan oleh siapa? Nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi bawa Islam, Nabi bawa iman, Nabi bawa amal. Tuan-tuan, Nabi ni, Rasul ni, dia wakil Allah, wakil kerajaan Allah. Kalau menteri, wakil rakyat. Kalau yang berhormat, wakil rakyat, wakil kerajaan dunia. Ini wakil kerajaan Allah. Kita kalau wakil rakyat datang, menteri datang pun kita dah rasa suka dah. Kenapa? Wah, dapat projek. Dapat projek, dapat itu, dapat ini, dapat jalan, dapat rumah, dapat zinc, dapat bumbung baru, kapet baru, dapat tandas baru. Sukanya kalau menteri datang, YB datang, tuan-tuan. Namun begitu, Nabi-Nabi dan Rasul datang, dia bawa apa? Bawa lebih mahal daripada dunia ni.
Dibawa benda mahal daripada dunia. Kenapa? Kerana dia wakil Allah. Kerajaan Allah lagi besar. Kerajaan Allah sangat besar. Kerajaan Allah sangat kaya. Nabi SAW pernah nak membandingkan, nak menceritakan kerajaan Allah ni, betapa kayanya kerajaan Allah ni. Nabi pernah ceritakan pada sahabat dan pada kita macam mana Nabi nak beritahu kayanya kerajaan Allah. Kata Nabi SAW, kumpulkan segala umat manusia. Abad kita ni ada 7 bilion. Abad kita ni ada 7 bilion. Kumpul lagi Nabi Adam AS dulu, bukan sekarang. Daripada Nabi Adam AS kumpulkan sampai umat akhir zaman nanti, yang akhir sekali, last sekali, ujung sekali mati tu, kumpulkan semua ni. Kemudian dengar permintaan dia, dengar doa dia, dan Allah kabulkan segala doa permintaan dia. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, sikit pun tak terusik khazanah kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni nak cerita apa, nak bayangkan apa? Kayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya kekayaan khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah barang pasti Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebagai wakil Allah, dia bawa benda yang paling mahal, iaitu Islam, iman dan amal tadi, tuan-tuan. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, Islam, iman dan amal inilah tiga perkara yang sama ini jugalah yang selalunya manusia menjadi ghalat, menjadi sesal, menjadi rugi. Tiga benda yang sama. Tiga benda ni mahal, kita tahu, sangat berharga. Kalau tiga benda ni ada, tuan-tuan, Allah nak tukar dengan apa? Allah nak tukar dengan apa? Dengan syurga. Syurga pula, Ustaz, Nabi pernah cerita. Tuan-tuan, Nabi nak bayangkan mahalnya syurga ni, Ustaz, kan? Nabi kata apa? Tempat letak kaki syurga. Letak kaki di syurga. Kak, mungkin akak ni set-set pengantin lama lah kita ni kan. Tak tahulah Ustaz Rashidin pengantin baru kan. Kita ni, saya ni set-set pengantin lama. Kita merasa bersanding dulu, kaki kita ada bangku, betul tak? Bangku tu yang dimaksudkan tempat letak kaki. Kita kat syurga kan raja. Syurga paling kecil seluas dunia ni, maka kita raja dia. Jadi duduk macam raja dah. Raja duduk macam pengantin, kaki kena ada landas, kena ada bangku. Pengantin sekarang je tak ada, betul? Gugi kau budak-budak kahwin sekarang ni. Kahwin zaman orang dulu betul-betul macam raja. Kaki ada bangku. Kata Nabi SAW, bangku tu tadi tu, harga dia lagi mahal daripada dunia dan isi-isi dunia ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Nak beritahu harga syurga ni, harga syurga ni. Jadi tuan-tuan, inilah tiga benda yang sangat berharga yang dibawa oleh Nabi, dan tiga benda ini jugalah yang selalunya manusia menyesal. Manusia ralat, manusia rugi, tuan-tuan. Bila mana ia diusung dalam keranda nanti. Bila mana? Bila duduk dalam lubang kubur nanti. Aduh, hai, ruginya aku, menyesalnya aku. Kenapa? Dulu kenapa aku tak Islam? Ataupun dulu aku dah Islam, tapi kenapa aku tak hidup cara Islam? Tak hidup cara Islam. Berapa ramai hari ini yang mengaku di Islam, tapi cara hidup dia tak macam orang Islam. Pakaian dia, makanan dia, alah, asal boleh makan sudahlah, janji kenyang. La ilaha illallah. Ini pesen-pesen tekak dah kena bius. Tekak kalau dah kena bius, dia tak kisah masuk kedai mana ke, kan? Kedai tu ada anjing ke apa. Kita tengok kadang-kadang ngeri tau. Kedai yang dia masuk pun kita ngeri. Bukan geli, ngeri. Sampai tahap ngeri. Berani dia masuk kedai ni. Berhenti tepi jalan beli air dengan orang, berani dia. Kita tengok pun takutlah. Agak macam mana lubang tekak dia boleh terima. Saya cakap dengan masa ni, tekak-tekak dah kena bius ni. Dia nak pergi minum tu, nak makan tu, dia bius tekak dia dulu. Jadi tak rasa apa, tak segeli, kan? Kita tengok pun dah geli, tuan-tuan. Macam mana kan? Tutup aurat jauh sekali. Buat apa tutup aurat? Panas dah, kan? Panas, rimas pakai telekung, rimas pakai tudung. Yang penting hati.
Ustaz, hati betul. Yang penting hati, bukan pakaian. Allah tak tengok luaran kita. Amboi, kita di sekolah kan balik. Allah tengok apa? Hati. Hati yang nak menyembah Allah, kata dia. Amboi. Datuk semayang pakai telekung. Tak payahlah pakai telekung. Pakai telekung tu Allah suruh. Pakai tudung pun Allah suruh. Pandai pula kau bezakan. Tak payah. Payang ni gondol macam tu boleh? Tak boleh. Macam tu juga hidup tak boleh gondol. Kalau rumah tak boleh gondol, kena pakai tudung, kena pakai tutup kepala. Kalau dah malas nak pakai tudung, pakai tudung saji. Sok khabar tu bolot atas kepala. Payah sangat. Kadang-kadang geram juga bang. Tuan-tuan kata Allah Ta'ala, kenapa masa hidup dulu aku tak beriman? Kenapa aku tak beriman? Kenapa aku tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Aku tak yakin, aku tak taat. Tuan-tuan, iman ni maksud apa? Percaya. Percaya apa? Kalau 6 perkara yang kita tengok dalam rukun iman tu apa? Semua benda-benda gaib. Benda tak nampak. Iman ni berkait dengan benda gaib. Tuan-tuan, iman ni berkait dengan benda gaib. Contohnya hari ni, malam ni, kita datang solat berjemaah ni tuan-tuan. Allah janji ganjaran yang hebat. Allah janji ganjaran yang besar. Kata Nabi SAW, Allah malu nak biarkan kita balik dengan tangan kosong. Orang yang datang semayang, tadah tangan, doa. Tuan-tuan, Allah malu nak biarkan kita balik dengan tangan kosong. Kenapa? Kita tetamu Allah, Allah tak akan biarkan kita balik dengan tangan kosong. Kak, hari ni kita suka suami kita balik bawa buah tangan, betul? Abang balik bawa sate, abang sayang kita. Abang balik bawa cendol, kita sayang abang. Tapi tuan-tuan, percayalah, tiap-tiap kali kita balik surau, balik masjid, kita bawa buah tangan yang lagi mahal daripada cendol. Alah, kalau cendol apa tu? King, cendol apa tu? Kan? Bukan yang belakang high school tu. Cendol deraja tu kan. Jadi kalau yang paling mahal pun saya beli tu RM15 je semangkuk. Boleh RM15 kan. Tapi Allah janji yang kita bawa balik ni jauh lebih mahal tuan-tuan. Cuma hari ni Allah tutup. Allah tak nampak kan. Kenapa? Allah nak tengok ni lah. Allah nak tengok yu'minu nabil ghaib. Percaya tak engkau dengan benda ghaib ni? Tuan-tuan, dek, percayalah. Kalau andai kata Allah nampakkan ganjaran pada malam ni, hari ni, bukan penuh kan, bobos pintu surau kita ni, bobos, penuh parking ni, pening kepala majlis daerah, pening kepala JPJ, sampai dalam parit pun parking kereta. Sebab apa? Nak kejar ganjaran. Assalamualaikum 10,000. Keluar pintu, imam kata nanti ambil lagi 10,000 cek. Buka pintu kereta ada lagi 10,000. Sampai rumah sepak lagi 10,000. La ilaha illallah. Memang penuh. Penuh surau kita. Tak macam ni kan, sejana mata memandang. Sekarang ni sejana mata memandang, lapang rasa di dada. Penuh, padat padu. Hari ni Allah nak tengok siapakah yang benar-benar yakin pada janji aku, benar-benar yakin pada perkhabaran Nabi aku, tuan-tuan. Hari ni Islam, iman, amal. Kenapa masa aku hidup dulu aku tak beramal, malas nak beramal, tidur tak habis-habis, siang malam, pagi malam, siang pagi malam, senja maghrib, tidur. Hari ni siapa yang bangun tidur waktu pagi yang tak rasa sayang pada bantal? Jarang, tuan-tuan. Jarang. Kita bangun pagi tengok bantal, pakkan hari ni hari Khamis. Kalau ini hari Jumaat, aku sambung lagi tidur. Besok pun tak boleh. Besok sujud sejadah kan. Tuan-tuan, cintanya kita pada bantal, cintanya kita pada tidur. Sebab tu ulang-ulang selalu kita sebut, jangan pendekkan malam kita dengan tidur. Kalau tidur, waktu ni memang cepat je. Macam kalau tidur waktu kuliah kan, sadur habis je. Dah habis Ustaz. Faham? Tahu-tahu nak makan je. Tahu-tahu nak semayang je.
Waktu jadi pendek dengan tidur. Rugi tuan-tuan. Tidur ni, waktu yang tidur ni bermanfaat. Tidur ni datang rehat. Tapi tidur yang banyak ni jadi rugi. Sebab waktu tidur ni disekira sebagai waktu yang lara, sia-sia. Macam tu. Tidur boleh, tapi tidur yang bermanfaat. Tidur yang mendatangkan rehat. Tapi kalau banyak tidur, jadi apa? Jadi mudarat. Mentang-mentang dah pencit, balik subuh tidur, balik zuhur tidur, balik asar tidur, kuliah maghrib tidur, balik isyak pun lagi tidur. Tidur je tuan-tuan. Ni rugi. Tak nak beramal, tak nak isi masa kita dengan amalan-amalan. Sedangkan amalan ni lah yang nak menjadi apa? Teman kita dalam kubur nanti. Dalam kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semayang datang kat kepala, kumpul belonggok ramai-ramai. Zakat datang dekat bahu kanan, belonggok ramai-ramai. Puasa datang dekat sebelah kiri, belonggok ramai-ramai. Dan segala amal salih kebajikan datang daripada arah kaki, belonggok ramai-ramai. Ustaz, betul Ustaz? Salam mohon betulkan Ustaz. Belonggok ramai-ramai teman kita dalam kubur. Bila dia datang ni? Sebelum malaikat datang. Malaikat sebelum datang, dia dah datang dulu. Sebab dia kawan baik kita. Bila malaikat datang, macam biasalah nak buat kerja dia. Tumpang lalu, kata malaikat, Ana nak buat kerja Ana. Apa Ana kata dia? Contoh kan? Tengah sibuk ni, tak ada laluan ni, tak nampak ni, penuh ni, belah sini ni. Dia datang daripada kepala, penuh ni. Kenapa? Siapa awak ramai-ramai ni? Kita orang ni semayang lah, tak kenal ke? Kita orang ni solat dia punya solat kat dunia. Dia ni dulu kat dunia, dia rajin semayang, kurang tidur kan? Semayang je, macam-macam kerja. Semayang fardu dah tentu, sunat awabin dah pasti, sunat witir tak tinggal, sunat tahajud biasa, penuh dengan semayang. Oh ya ke? Dah kita orang sibuk ni, pergi tempat lain, cek jalan lain. Permisi pak, kata malaikat, cari jalan lain. Pergi ikut belah kanan, lalu belah kanan, tepi sikit lah, kan penuh ni, tak muat ni. Siapa ni? Ni zakat. Nak lalu sikit boleh? Tak boleh. Tak, tuan-tuan jangan cari cerita tu dalam kitab, tak jumpa. Aku buat cerita ni, aku buat cerita. Tak boleh kan? Ni kenapa? Dulu si mati ni kerja dia berzakat aja. Tak lokek. Zakat wajib dah tentu. Zakat sunat tu apa? Sedekah. Zakat wajib, zakat harta, zakat fitrah, zakat pendapatan, zakat ternakan, zakat galian, zakat itu, zakat emas, zakat ini kan. Dah tentu. Zakat yang sunat tu sedekah. Selalu dia bayar, selalu dia bagi. Ni penuh. Kita orang tak ada ruang untuk engkau lalu ni. Minta maaf lah banyak-banyak. Minta maaf lah, kata malaikat. Pergi belah kiri kan. Tumpang lalu bang. Tak ada. Sini pun penuh. Tak ada laluan ni. Cari tempat lain. Siapa awak ni? Kita orang puasa lah. Tak nampak ni puasa, kata dia. Si mati ni dulu rajin puasa, jaga puasa. Puasa fardu dia jaga, puasa sunat dia tambah lagi, tambah lagi. Penuh kat sini ni, tak ada laluan. Minta maaf lah, cari jalan lain. Tak boleh lalu lagi. Pergi dekat belah kaki. Kat kaki penuh dengan amal saleh, penuh dengan Quran, penuh dengan zikir, penuh dengan wirid, penuh dengan silaturahim. Mana nak lalu ni? Akhirnya tuan-tuan, si mati ni terlepas daripada soal kubur. Siapa tu? Kita lah nanti, insyaAllah. Amin. Kita lah nanti. Sebab tu kata, jangan buang masa kat dunia ni. Amal kena buat sungguh-sungguh, bermati-matian kita buat amal. Bawa kita ni jangan berangan dengar lagu tak habis-habis, dari muda sampai ke tua. Yang mati, yang nyanyi tu pun dah mati, kita dengar tak puas-puas lagi. Nak cerita apa bang? Tukang nyanyi yang kita dengar tu pun dah mati dah dia. Kita yang dengar ni tak cukup-cukup lagi. Kalau si mati tu, kalau penyanyi tu boleh cakap, dah lah, janganlah buka lagi, dah lah, cukup lah.
Tinggal kita tak boleh dengar je. Kan? Tak boleh dengar je. Kan? Tak habis-habis menyanyi. Kan? Habis lagu dulu, habis lagu lama-lama keluar lagu baru pula. Kan? Apa benda? Anak aku yang 2 tahun untuk Blackpink. Kosak betul budak sekarang. Pening kepala. Kan? Inilah kita, tuan-tuan. Menyesalnya bila? Menyesal dalam kubur nanti. Menyesal dalam khanda nanti kena pikul. Tak nak kau nak bawa aku pergi mana ni? Ni Nabi cerita, bukan saya cerita. Saya ngulang-ulang je cerita Nabi, kan? Ngulang-ulang je kongsi-kongsi dengan tuan-tuan ni, kan? Nak pergi mana ni? Kau nak bawa aku pergi mana ni? Aku tak nak. Aku tak nak tinggalkan rumah aku. Aku tak nak tinggalkan anak bini aku. Aku tak nak tinggalkan harta aku, kan? Hantar aku balik. Tuan-tuan, siapa ni? Yang ni bukan kita, kan? Ini orang yang menyesal dengan kehidupan dunia. Masuk dalam kubur lagi menyesal. Masuk dalam kubur dia kata apa? Farji'na. Nak balik. Macam budak tadika. Budak tadika kan macam tu masuk sekolah, kan? Nak balik. Tuan-tuan, skrip yang sama, tuan-tuan. Besok kita baca. Farji'na na'mal salihah. Nak balik, nak buat apa? Nak tengok bini ke? Bukan. Rindu anak ke? Nak tengok astro? Tak ada. Nak beramal, nak buat amal salih. Kejap pun jadilah. Allah rakam lagi dalam surah Ibrahim ayat 74. Semua benda ni Allah dah rakamkan dalam Al-Quran untuk kita baca, untuk kita faham, untuk kita hayati. Apa lagi skrip-skrip orang dalam kubur ni, tuan-tuan? Allah rakamkan dalam ayat surah Ibrahim ayat 44. Mafhum ayat, orang-orang zalim merayu. Orang-orang zalim siapa? Zalim dengan diri dia sendiri, tuan-tuan. Hari ini manusia menzalimi diri dia sendiri. Manusialah yang mencampakkan diri mereka sendiri ke dalam neraka. Allah tak nak, tuan-tuan, campak kita. Nabi tak nak biarkan kita tercampak dalam neraka, dan Allah tak nak campakkan kita dalam neraka. Kenapa? Sebab kita ni makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling disayang. Tuan-tuan, kak, benda yang akak paling sayang, nak tak akak campak dalam api? Nak tak? Tak nak. Begitu juga Allah. Kita makhluk yang dia paling sayang, dia tak nak campak dengan api. Dia tak nak campak dengan api. Allah sayang kita, kata Nabi apa itu yang kita cerita? Lebih daripada ibu sayangkan seorang anak. Sayangnya Allah pada kita jauh melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak dia. Allah tak nak campakkan kita dalam api, melainkan kita yang mencampakkan diri sendiri. Kalau kita tengok, tuan-tuan, fadilat amal, kelebihan amal, tuan-tuan, tak logik langsung, tuan-tuan. Langsung tak masuk akal. Kelebihan beramal, kelebihan beramal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Basuh muka, ambil uduk, dosa boleh gugur. La ilaha illallah, senang benar dosa gugur. Sedekah 10 sen, balas sampai 70, sampai balas 700. Apa benda ni? Banyak benar balas ni. Tolong orang susah, cakap betul, mengalah, Allah bina mahligai. La ilaha illallah, Allah bagi harta kekayaan lebih berat daripada seluruh alam semesta ni. Apa benda ni? Banyak benar ni. Kerja senang sangat, tapi balasannya, ya Allah, banyak sangat. Dan dosa pula Allah ampunkan semudah ABC. Langkah-langkah pergi masjid, dosa tertanggal, dosa terampun. Benda ni senang benar, dosa terampun, banyak benar pahala diberi. Dengan sedikit amalan, dosa terampun. Dengan sedikit amalan, pahala berjuta-juta, berganda-ganda. Apa benda ni? Ini tanda Allah sayang kita. Ini tanda Allah tak nak bagi kita cecah api neraka. Tapi hari ini kita tolak kasih sayang Allah. Kita tolak pemberian Allah. Kita tolak janji Nabi, khabar Nabi. Tuan-tuan, siapa yang zalim sekarang?
Siapa yang menzalimi diri sendiri? Kita, tuan-tuan. Manusia lah yang zalim atas diri mereka sendiri, tuan-tuan. Mereka merayu, wahai Tuhan kami. Oh, masa tu dah semua Tuhan dah, kan? Semua dah Tuhan dia. Yang India ke, yang Cina ke, kan? Kadazan ke, oh, terima kasih, baik ada, kan? Yang dusun ke, aku nak tembak tadi. Kan? Kan? Semua mengaku Allah sebagai Tuhan. Oh, masa tu dah mengaku lah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia, berilah kami tempoh lagi, minta tangguh, bagi masa sikit, balik sekejap pun jadilah. Nak buat apa? Nak menurut agama yang disampaikan oleh rasul-rasul. Ini dia. Permintaan siapa? Permintaan orang yang dah mati nanti, tuan-tuan. Inilah tanda cinta kasih sayang Allah kepada manusia. Allah buat, Allah cipta manusia, dan Allah pelihara dia, Allah jaga dia. Tak macam manusia. Manusia buat, cipta, tapi dia tinggalkan, kan? Orang lain jaga, orang lain urus, kan? Allah cipta kita, jaga kita. Allah cipta kita, jadikan kita, dan dia mengurus, mentadbir kita. Macam mana Allah cipta manusia? Lantas Allah hantarkan rasul-rasul, Allah hantarkan nabi-nabi. Ni nak jaga, nak ajar, nak tunjuk kita cara jalan selamat menuju balik kepada Allah Ta'ala. Datang daripada Allah, singgah ke dunia. Tuan-tuan, Allah tak reda dunia ni untuk kita, tuan-tuan. Allah tak reda dunia untuk orang beriman. Dunia ni, nak tahu buruk tak buruk dunia ni, baca sirah Nabi Adam. Baca sirah Nabi Adam. Misalnya, ketika Nabi Adam AS, Allah turunkan ke bumi daripada syurga, muntah, muntah hijau, pengsan bangun orang tua tu. Kenapa? Geli dengan dunia ni. Busuk, bacin, pekuk, tak dinosaur, tak gajah, nyamuk, agas, panas. Orang syurga lah. Nabi Adam ni asal syurga, tiba dunia, la ilaha illallah. Apa benda ni? Tempat apa ni, kata Nabi Adam, ya Allah. Susahnya, nak makan kena tangkap, nak makan kena tanam, nak makan kena masak. Hai, susahnya. Kat syurga, bukan masak, bukan cakap, niat aja, teragak aja, dah tiba, dah ada. Jadi Allah tak reda, tuan-tuan, dunia ni untuk orang beriman. Allah kata apa tu? Syurga untuk kita. Tok nenek kita Adam AS dengan isteri dia Hawa datang daripada syurga, turun ke dunia, dan dah berjaya dah pulang dah kembali dah semula ke syurga. Dan kita juga bakal menyusul. Dulu kita datang daripada syurga macam tok kita, nenek kita, dan kita disinggahkan ke dunia sementara, dan mudah-mudahan kita juga akan balik ke kampung halaman kita. Mana tu? Bakri, syurga. Balik semula ke syurga, insya-Allah. Ini tujuan Allah utuskan 124,000 orang Nabi, 313 orang Rasul, 25 yang kita kena kenal, yang kita kena kenal. 25 ni kita kena kenal. Kenalnya apa, tuan-tuan? Bila sebut nama, oh tu Nabi, kenal. Yunus Nabi. Ayub Nabi. Rasyidin Nabi. Tu tak kenal. Yang tu tak kenal, kan? Contoh nak bagi faham, kan? Ismail Nabi. Michael Jackson pun Nabi. Sudah, tu betul. Kenal cukup. Lepas tu kita tahu lagi 5 orang yang ulul azmi, nya sekurang-kurang. Kemudian 2 orang yang diberi gelaran Habibullah, Khalilullah. Ni atuk dengan cucu dia, kan? Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim AS, mulianya Kaabah kata ulama,
Hebatnya Kaabah tu, mulianya Kaabah, antara sebab mulianya Kaabah kerana dia dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Apa lagi antara mulia dia? Mulianya Kaabah tu kerana ada batu-batu daripada syurga. Batu syurga yang pertama apa, Kak? Hajar Aswad. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Selain daripada Hajar Aswad. Cuba fikir, agak-agak apa? Ustaz Sidin tahu kot? Saya tanya Ustaz Sidin. Yang pertama Hajar Aswad. Okey, tu yang betul lah, tak nafilah. Yang kedua Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Semalam saya kuliah, orang tanya, Ustaz, makam tu kubur ke apa? Bukan. Makam tu batu, tempat Nabi Ibrahim pijak masa dia nak bina Kaabah. Nak bina Kaabah zaman tu mana ada skylift kan? Nak kot gitu kan? Lantas Allah utuskan sebiji batu daripada syurga sebagai tempat pijak Nabi Ibrahim. Mudah dia nak naik, nak turun, nak kiri, nak kanan, bergerak ikut kehendak kemauan Nabi Ibrahim AS. Ini dua batu, kata ulama, kata Nabi SAW, asal daripada syurga. Asal daripada syurga. Ini antara bandar paling mulia, bandar Mekah. Bandar paling mulia, bandar Mekah. Sebab apa? Ada Masjid Haram. Kenapa Masjid Haram mulia? Sebab ada Kaabah. Kenapa Kaabah mulia? Kerana perintah Allah untuk membinanya kepada dua orang Nabi ini. Allah buka tenda terus. Tenda terus, tak ada fight tenda lagi. Siapa nak buat Kaabah? Tak ada. Terus Allah perintah pada Ibrahim dan Ismail, bina Kaabah ni. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dimuliakan Masjidil Haram, kita beramal kat sana, segala amalan kita digandakan sehingga 100,000. Pergi Masjidil Haram jangan malas nak semayang. Ni dah pergi Masjidil Haram, haram tak semayang. Etikaf, tidur je, tengok awet Arab je kerja dia. Aduh, rugi. Semayang banyak-banyak, zikir banyak-banyak, ibadah banyak-banyak, larat mampu rasa puasa. Paling tak ada kalau buat umrah tu setapak sehari puasa pun jadilah, tuan-tuan. Rasa nikmat berpuasa di tanah haram. Ni tak kerja dia, asyik tawaf kidai je. Pergi kedai je tak habis-habis. La ilaha illallah. Penat, tak penat ke kak? Akak tak puas lagi ni. Ni akak nak cari madu pula, madu. Sekali dapat madu Arab betul-betul lah, ambil kau. Kan, berkakak sinilah kat tempat lain kan. Jangan main-main kan. Madu Arab kan, power. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ni? Kemudian mulianya pula Masjid Nabawi. Saya nak cerita 3 masjid ni dulu kan. Yang lain masjid Kemudian Masjid Nabawi mulianya kenapa? Kerana adanya makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelahnya ada Sayyidina Abu Bakar, sahabat dia. Kata orang jumpa Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, kau tengok kawan kau tu, siapa? Muhammad. Adakah dia kata semalam dia pergi Palestin, pagi ni dia dah balik? Gila ke apa tu? Siapa cakap? Muhammad. Kalau Muhammad cakap, jauh daripada tu baru aku percaya. Nampak tuan-tuan? Hebatnya Sayyidina Abu Bakar, percaya, yakin dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelah tu ada siapa? Ada Sayyidina Umar. Orang tu jumpa pula Sayyidina Umar. Kalau kau tak percaya, kau tanya Sayyidina, kau pergi tanya Umar, kata Nabi SAW. Betul kau pergi Palestin semalam Muhammad? Betul. Kalau tak percaya kau jumpa Umar. Dia pun jumpa Sayyidina Umar. Umar, semalam Muhammad kata dia pergi Palestin. Aja gila kata dia. Dah balik pagi, pergi lepas isyak, balik pagi ni tadi. Kau percaya ke? Kenapa? Kau tak percaya? Kata Sayyidina Umar, aku yang tak percaya. Nanti kejap. Kau tunggu kejap. Dia masuk rumah, dia ambil apa? Ambil parang, ambil pedang. Kalau kau tak percaya, ni makan kau. Pau. Itu Sayyidina Umar.
Ni duduk sebelah-sebelah dengan Nabi SAW. Sebelah lagi kosong, tunggu. Patut-patut tu sebelah tu ada tempat siapa? Tempat Aisyah radhiyallahu anha. Tu rumah Aisyah. Tu kosong kubur tu rumah Aisyah. Patut-patut Aisyah duduk situ, parking situ. Tapi bagi dia beralah pergi bakit. Kan? Ulama kata, ada riwayat menyebutkan itu kawasan reserve untuk Nabi Allah Isa nanti. Itu dia reservekan. Parking tu reserve untuk siapa? Nabi Allah Isa AS nanti, insya-Allah. Tuan-tuan rahmat Allah. Apa lagi? Kerana adanya raudah. Dalam Masjid Nabawi ada raudah. Raudah yang sebenarnya, yang original lah, di sana. Kat sini sekarang ni juga raudah Allah. Raudatun min riyadil jannah. Apa dia? Majlis ilmu. Pergi mana tadi bang? Tak balik lepas maghrib? Aku pergi taman syurga. Wow, rumah dah besar. Taman syurga? Mana? Kat surau. Oh, majlis ilmu. Majlis ilmu tu taman syurga, tuan-tuan. Jangan rasa rugi kita hari ni duduk majlis ilmu. Jangan rasa kita malas nak pergi dalam majlis ilmu. Usaha. Mudah-mudahan hari ni kita rajin pergi ke taman syurga Allah di dunia, menjadi asbab kita berada dalam syurga Allah yang sebenar nanti. Amin ya rabbal alamin. Berusaha kita, beramal kita. Dekat Masjid Nabawi, amal kita pun Allah gandakan. Allah gandakan sampai berapa? Sampai berapa tuan-tuan amal kita ganda sana? Berapa Ustaz? 1000. Saya kadang-kadang lupa. Baik ada kawan saya ni. Terima kasih Ustaz. Segan saya, Ustaz Sidin ada. Segan saya tuan. Patut Ustaz Sidin dekat sini ni. Allah gandakan sehingga 1000 kali ganda daripada tempat-tempat yang lain. Maaf Ustaz, 1000 kali ganda kan. Dan kemudian yang ketiga, Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa Allah ganda juga kan. Ganda bila berapa? 50 kan. Masjid Aqsa Allah ganda 50 kan. Kenapa pula Masjid Aqsa ganda kan dimuliakan? Nak tahu juga kan. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah gerakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra daripada mana? Daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Kerana dia tempat yang berkat, tuan-tuan. Kenapa Allah tak gerakkan daripada Mekah pergi Bakri? Bakri kan senang, kan? Kenapa tak hantar Putrajaya? Kan? Tuan-tuan, ulama kata antara asbab dia, pertama, Masjidil Aqsa ni adalah pintu langit. Pintu langit. Nak naik ke langit ni tuan-tuan, ingat senang ke? Tuan-tuan tengok roket Amerika. Dia tu buat tempat pelancar roket nak naik ke langit tu. Dia kena cari, kena kaji dekat manakah lapisan ozon yang paling nipis, yang paling sikit, yang paling nipis, supaya apa? Kurang geseran bila roket tu nak naik ke angkasa. Tu dia kena cari tempat paling sesuai. Bukan suka-suka boleh buat kat Serum, boleh buat kat Bekoh, Tanjung Gading, tak boleh. Ni suka-suka ke dapat roket naik langit? Kena cari tempat yang sesuai, tuan-tuan. Begitu juga kata ulama, pintu langit terletak di Masjidil Aqsa. Pintu langit terletak di Masjidil Aqsa. Allah angkat Nabi setelah diisrakan, di Mi'raj pula ke langit. Itu dia. Ni mulianya Aqsa tadi. Apa lagi? Barakna haulahu. Kerana kelilingnya berkat. Apa yang berkat keliling tu? Keliling tu dipenuhi oleh makam-makam Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi Ibrahim AS wafat dekat situ. Isteri-isterinya pun dekat situ. Anak cucunya semua kat situ. Nabi Musa jauh sikit. Banyak Nabi-Nabi dekat situ.
Senang tak datang nama Nabi tu. Nabi yang guna pedang pakai tongkat, pakai gigi unta tu. Senang. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi hari ni tuan-tuan, tengoklah, nampak panjang tu nak buka kitab tadi. Dia punya mukadimah. Saya nak masuk sebenarnya Abaul Anbiya. Saya sebut sikit hari ni, saya dah janji dengan tuan pengusi kita. Tuan pengusi kan? Okey. Tuan pengusi kan? Kita nak buka kitab tajuk Kisah Sirah-sirah kan? Kisah para Nabi dan Rasul. Dan insya-Allah kita akan buka daripada Abaul Anbiya, iaitu bapa atuk kepada nabi-nabi dan rasul-rasul kan? Abaul Anbiya. Kan? Ada satu lagi pangkat namanya Abaul Bashar. Siapa Abaul Bashar? Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam Abaul Bashar kan? Bapa kepada manusia. Tuan-tuan pernah dengar tak satu perkataan, ada ulama sebut Adam sebelum Adam. Adam sebelum Adam. Makhluk sebelum Adam. Rupa dia macam manusia, sifat dia macam manusia. Nak tengok rupa ni tuan-tuan, dekat tempat kita ni kan, ada satu tempat di Perak namanya Museum Lenggong. Lenggong ke Lenggong? Lenggong Museum Lenggong. Cuti sekolah ustaz, bawa anak pergi sana. Museum Lenggong. Dekat situ ada manusia lenggong. Museum Lenggong ada manusia lenggong kat situ. Berapa puluh ribu tahun dah kan. Ini contoh Adam sebelum Adam. Manusia sebelum Adam. Dia ni tuan-tuan, manusia lenggong ni rupa macam manusia, tapi setiap seorang daripada mereka pasti ada kecacatan genetik. Dimestikan ada kecacatan genetik. Beza dengan kita, beza kita anak cucu Adam AS, Allah jadikan kita sempurna, cantik. Ni kita. Pergilah kan. Ni tak balik-balik pergi Melaka. Balik-balik Melaka, lepas Melaka apa ada? Melaka ni tuan-tuan kan? Satu sejarah Melayu pun tak ada kan? Pening pusing-pusing cari kan? Bukit-bukit Cina, Tanjung Keling kan? Kubu Formosa kan? Yang Melayu punya apa? Belacan aja. Belacan je tinggal. Kan? Bercalok kan? Allah kan? Ni kan? Okey. Jadi Nabi Ibrahim AS ni digelar sebagai Habibullah. Bila kata Habibullah, Khalilullah, Khalilullah, bila pangkat dia jadi Khalilullah, maka adalah kelebihan-kelebihan daripada sirah dan cerita dia. Jadi pada malam ni kita masuk cerita kita terus pada Nabi Ibrahim AS sebagai atuk kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk nasab dan tempat lahirnya Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS adalah putera Azar ataupun Tarih bin Tahur bin Saruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfaqshad bin Sa'am bin Nuh alaihi salam. Maknanya Nabi Ibrahim ni anak cucu cicit keturunan Nabi Nuh, bukan orang lain pun. Rupanya cucu cicit Nabi Nuh. Dia dilahirkan di sebuah tempat bernama Faddam Ar-Ra'am dalam kerajaan Babylon. Babylon ni nama dulu, nama lama dulu. Macam Bakri ni kan. Bakri nama dulu apa? Bukharah. Teruk, hebat betul kan? Nama dulu dia Babylon. Nama baru sikit Parsi. Kalau sekarang ni Iran lah. Iran kan? Iran. Dulu namanya Babylon. Yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kan'an. Ada riwayat sebut Namruz, ada riwayat sebut Namrud. Orangnya samalah. Orang kalau nama banyak ni biasanya orang hebat-hebat.
Betul? Banyak nama, banyak gelar ni orang hebat. Siapa? Tun. Tun mana? Tun M. M mana? Check that. Bila siapa tu? Perdana Menteri yang berapa? Yang ketujuh. Bukan keempat ke? Sama. Contoh dia contoh. Kan? Nunjukkan siapa? Nunjukkan dia hebat. Hebatlah. Kerajaan Babylon pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur. Maksud tu kerajaan yang makmur. Rakyatnya hidup senang, sejahtera, dalam keadaan serba-serbi cukup serta dipenuhi dengan kemudahan yang menjadi keperluan pertumbuhan jasmani mereka. Jasmani cukup dalam negara, semua ada. Jembatan ada, sekolah ada, 7E, McDonald, KFC, semua ada. Tak bimbang lapar, tak bimbang haus, tak bimbang panas. Semua kerajaan telah sediakan. Bulan-bulan pun tiap-tiap tahun ada bantuan sara hidup. Pergi ambil je beratur dekat istana Namrud. Ambil je nanti kan. Semua ada. Dan apa yang ada semua ni adalah keperluan apa? Keperluan jasmani. Akan tetapi peningkatan hidup rohani mereka masih berada tahap jahiliah. Tetapi rohani, roh ni mana? Dah lepas jauh tak apa ke? Boleh lagi Tetapi rohani masih label jahiliah. Manusia ni kan dua unsur. Tuan-tuan manusia ni kan dua unsur bang. Satu unsur jasmani, satu lagi unsur rohani. Jisim dengan roh, cantum, baru hidup. Kalau jisim pisah, tak ada roh. Jisim tak ada roh, badan dia tak ada roh, hidup tak? Tak hidup. Ataupun roh dia tak ada badan, hidup tak? Tak hidup. Roh je lah yang tu orang kata. Kan? Kena ada dua, cantum baru hidup. Jisim kena makan, roh juga kena makan. Hari ni kita asyik risau apa? Nak bagi makan jisim je. Ni sekarang lepas mayang ni sekarang apa nak makan kan? Semalam dah makan nasi goreng kampung, takkan nasi goreng kampung lagi. Paling tak ada hari ni sup ekor, tom yam kan? Petang tadi dah makan rojak kan? Tengah hari tadi dah makan ikan mayong asam pedas kan? Pagi tadi dah makan roti sardin. Nampak? Pening kepala nak mikirkan makanan jasmani. Jauh-jauh pun pergi. Kari 40 hari. Bukan dekat tuan-tuan kari 40 hari tu. Jauh Yomping 1 jam setengah betul. Kereta saya lah 1 jam setengah. Kalau kita tuan-tuan tak tahulah setengah jam kali kan. Dah sampai pula bukan dapat. Beratur lagi setengah jam. Beratur lagi 1 jam. 3 jam lah lebih kurang baru dapat makan. Pun sanggup. Untuk apa? Untuk jasmani, untuk badan nak bagi makan. Sebab tu kita seorang-seorang ni perut boncit-boncit kan? Gisau pasal makan dia fikir kan? Termasuk akulah kan? Makan jasmani gitu. Tapi hari ni kita lupa, leka, lalai nak bagi makan rohani. Roh pun kena makan tuan-tuan. Tuan-tuan ingat apa? Badan dia nak makan, roh pun kena makan. Roh ni daripada Allah, jasad ni daripada tanah. Sebab tu kita pernah bincang, tak tahu lah, tak apalah ulang-ulang kan. Jasad daripada tanah, maka Allah menjadikan makanan dia pun daripada tanah kan? Kita makan sayur, sayur daripada tanah. Kita makan buah, buah daripada tanah. Kita makan daging, daging daripada tanah. Ustaz, daging tanah pula? Yelah, lembu kan makan rumput. Rumput kan dari tanah. Bila jasad daripada tanah, maka makanan pun Allah sediakan daripada tanah. Dan bila mati besok pun sumbat semula balik ke tanah. Dari tanah kamu datang dan kepada tanah kamu balik. Beza roh. Roh datang daripada Allah. Roh datang daripada Allah. 40 hari air dalam perut mak kita rahim kan? Air apa? Air yang hina.
Hina tak hina lain ni tuan-tuan, keluar daripada kemaluan. Hina tak hina lain, air nama air mani ni keluar daripada kemaluan. Letak dekat lantai, jumpa dekat lantai, jumpa dekat surau. Pagi esok Pak Bilal sampai surau, segayung air mani kat tangga surau. Hoi, siapa punya kerja ni? Agak-agak Pak Bilal suka ke marah ke menyampah? Apa Pak Bilal? Menyampah betul? Menyampah, geli kan? Tapi inilah asal kejadian kita, tuan-tuan. Hari ni kita sombong, kita rasa hebat, kita rasa mulia. Sedangkan itulah asal kita. Allah jadikan, campurkan dalam rahim mak kita, dan keluar pun daripada, datang air daripada lubang najis, dan kita keluar pun daripada lubang najis. Apa sangat mulia manusia ini, tuan-tuan. Nak sombong kita hari ni. Okey dah, cerita panjang je tu. Kemudian 40 hari jadi darah, seketul darah. Kemudian 40 hari lagi jadi seketul daging. Nutfah, alaqah, mudghah. Lalu Allah perintahkan malaikat tiupkan roh. Maka roh datang dari siapa? Allah. Tiup roh masuk, hidup daging tadi, gerak kotek-kotek gitu kan. Maka tuan-tuan, roh tadi datang daripada Allah, makanannya juga datang daripada Allah. Apa makanan roh? Zikir, tasbih, tahlil, wirid, selawat, Quran. Ini makanan roh. Hari ini kita lupa bagi roh makan. Roh kebuluh, kurus, kering, badan gemuk, buncit, tapi rupanya roh kering. Kedengking roh, merana roh. Bila roh tak ada makan, kita tak bagi makan, siapa bagi makan? Setan bagi makan. Setan bagi makan. Makan kata setan. Makan. Sebab tu roh dengar cakap setan. Sebab tu perangai macam setan. Rupa je manusia, tapi perangai setan. Kenapa? Inilah sebab dia. Hari ni kalau istilah rupa je manusia, perangai setan. Sebab apa? Roh dibagi makan setan, bukan kita bagi makan daripada Allah. Susah nak cerita Nabi Ibrahim ni, tak masuk-masuk. Okey. Mereka tidak mengenal Tuhan. Siapa ni? Orang jahiliah pada masa itu. Namrus dan rakyat dia tidak mengenal Tuhan, pencipta mereka yang telah memuliakan mereka dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan duniawi. Mereka menyembah patung-patung dan yang mereka pahat sendiri daripada batu-batu atau diperbuat daripada lumpur dan tanah. Ada riwayat kata, tuan-tuan, macam-macam penyembahan pada masa itu. Patung, pokok, bulan, bintang. Sebab tu Nabi Ibrahim ni, dia pandai, tuan-tuan. Dia buat satu ayat nak menyindir orang dia. Kita tahu kan Nabi Ibrahim, kita ingat kisah dia sindir yang bak patung tu kan. Rupanya cerita bintang, oh ni Tuhan aku ni, bulan ni cantik. Oh ya ke, kata dia. Yelah, ni paling cantik kan, terang malam ni dah Tuhan ni agaknya kan. Sekali bulan hilang, apa Tuhan boleh hilang? Ini bukan Tuhan lah. Ni Allah rakam cerita Quran. Nampak pula bintang. Inilah agaknya bintang banyak ni, ini Tuhan ikut. Kejap lagi bintang pun hilang. Ini pun bukan Tuhan. Apa Tuhan kejap ada, kejap hilang. Kata kaum ni kan, Tuhan tak boleh hilang. Matahari pula kalau panas, ini betul Tuhan. Terang, panas, inilah Tuhan. Kejap lagi matahari pun hilang. Ini pun bukan Tuhan. Nampak? Itu ayat sindir, ayat-ayat balaghah, nak menunjukkan betapa bodohnya bangsa Namrud dan kaumnya pada masa itu. Nabi Allah bagi sindir pun tak reti bahasa. Raja mereka Namrud bin Kanaan menjalankan tampuk pemerintahannya secara kuku besi, zalim, dan kekuasaan mutlak, veto. Aku je ada kuasa, tak ada. Tuanku boleh, tak boleh. Baru tanya tuanku boleh tak? Tak boleh. Terus tak boleh je. Belum cakap lagi apa nak. Semua kehendaknya dia harus di sana.
dan segala perintahnya merupakan undang-undang yang tidak dapat dilanggar atau ditawar. Cakap dia mesti buat. Rakyat taat, rakyat ikut. Kekuasaan yang besar yang berada di tangannya itu dan kemewahan hidup yang berlebih-lebihan yang dia nikmati, bukan mewah tapi terlebih-lebih mewah. Lama kelamaan menjadikan dia tidak puas dengan kedudukan sebagai raja. Mewah sangat, kuasa sangat, orang taat sangat, takut sangat, sampai dia rasa jadi raja ni tak cukup. Label aku ni bukan label raja. Jadi tuan-tuan, dia nak naikkan label. Apa lagi label lebih tinggi daripada raja? Apa lagi label lebih tinggi daripada maharaja? Dia merasakan dirinya patut disembah oleh rakyatnya sebagai Tuhan. Ini mereka, orang-orang macam ni diberi nikmat, tapi nikmat itu membinasakan diri mereka. Istilahnya disebut sebagai apa? Istidraj. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, kita mohon dengan Allah Ta'ala nikmat daripada Allah Ta'ala. Kita minta nikmatnya melimpah-limpah dengan Allah Ta'ala. Tapi jangan lupa, dalam masa yang sama mohon dengan Allah supaya nikmat tu tidak melalaikan kita, tidak melupakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita jadi istidraj dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah malam ni cukuplah setakat ni dulu. Mata tuan-tuan pun dah layu, saya pun dah layu juga rasa ni kan. Balik sekolah berebut tuan-tuan kan. Jadi mudah-mudahan sikit-sikit benda ni biar ada, biar bertambah. Sebab kata ulama, jangan biarkan hari kita ni berlalu tanpa pertambahan ilmu yang mendekatkan diri kita pada Allah. Dia ada banyak item dia, tapi antaranya jangan biarkan hari-hari yang berlalu ni tak ada bertambah ilmu nak dekatkan diri kita pada Allah. Sebab kalau tak ada, ulama kata apa? Hari tersebut adalah hari yang sia-sia, tak ada makna, lara tuan-tuan. Tiap-tiap hari sikit pun kena ada tambah ilmu. Ustaz tak sempat, sibuk kerja, sibuk itu, sibuk ini, paling tak ada bukalah telefon. Tuan-tuan, hari ni kita dah rakam. Kalau tuan-tuan tak nak rakam apa ustaz umur ni nyampah tu, buka YouTube, macam-macam ustaz ada. Ustaz Sidin ke apa, pilihlah dalam tu cari dalam tu tuan-tuan. Yang penting kita ada pertambahan ilmu yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah yang baik-baik semua daripada Allah, yang silap yang salah kerana kekurangan diri saya, ampun maaf saya pinta. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.